Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Pak Lu ingin bercerita tentang sepupu Pak Lu bernama Abdul Wahid bin Muhammad Zain. Dia telah pun arwah meninggal pada tahun 1997 ketika dalam perjalanan dari Port Dickson nak mengikut Lebuh Raya Timur Barat, tinggal di Greek, Lebuh Raya Timur Barat, nak menuju ke Besut, iaitu rumah keluarga isterinya di Besut. Isterinya orang Terengganu. Ketika itu beliau baru pulang daripada Port Dickson menghadiri perkahwinan sepupunya di Bukutin Tuan Syekh Port Dickson. Dalam jauh perjalanan, keletihan, kereta Proton Saga warna biru yang dipandunya telah terbabas di Lebuh Raya Timur Barat. Kalau tak silap pada tahun 1997. Abdul Wahid ini sepupu saya. Dia anak ayah dia Muhammad Zain yang meletak di Jalan Mengkuang, Bido. Dia bersekolah di Sekolah Kebangsaan Air Mati, kemudian sekolah menengah di Sekolah Menengah Datuk Seri Mahathir Kaum Gajah. Seterusnya melanjutkan pelajaran di Universiti Kebangsaan dalam jurusan Sosiologi dan Antropologi. Seterusnya bekerja sebagai warden penjara di Sungai Jeluk, Kajang. Ketika dia lahir pada tahun 1964, jadi dia muda setahun daripada Pak Lul. Dia ada parut di muka dan juga di tangannya. Dia sikit gelap berbanding dengan Pak Lul. Bapanya ayah dia Muhammad Zain bin Muhammad Baki bin Mahbub bin Cik Jalil. Itu yang diketahui keturunan kami. Maknya kita panggil Wan Muda. Wan ini bermaksud makcik, bukannya nenek. Setengah tempat seperti di Seni Sembilan ataupun di Kuala Lumpur, Wan itu bermaksud nenek. Kalau di Kelantan pula ataupun setengah tempat, Wan itu bermaksud pangkat, Megat, Raja, Mio, Tengku. Tapi di Kelantan, Wan ini bermaksud raja. Kalau Wan Zaleha, Wan Razi, maksudnya Raja Zaleha. Biasanya daripada Kelantan, ada Kelantan dan Terengganu juga. Pak Dul juga, sebelah moyang Pak Dul juga daripada Terengganu. Nama dia Wan Sulaiman, daripada Kuala Terengganu. Orang Muda ni berasal daripada kaum Padang. Kalau ikut salu-galunya, dia berasal daripada Tok Asyik ataupun Daing Tuan Syek. Dia ada berkait dengan Datuk Sagung, Datuk Marzilele, Tan Sri Ramli Ngatalik, bekas Menteri Besar Perak dahulu, dan lain-lain lagi lah. Rumah Kutai di kaum Padang itu diduduki oleh bapa saudaranya, iaitu Abdul Halim, yang sedikit bongkok lah, ataupun sedikit OKU, mulutnya sumbing. Jadi kalau dia
Kalau dia datang ke masjid kampung yang mati tu, ada alim ni datang ke masjid kembali, mereka berdua ni akan bersembang, kan, nampak masa-masa pada peringkat awal tu. Dulu Pak Lu heran juga mengapa mereka ni boleh bersembang, boleh kenal masa. Rupa-rupanya dia ni bapa saudara kepada Wahid ni, sebelah mak ni, Wan Azizah. Perkahwinan antara Muhammad Zain dengan orang muda ni, Azizah ni, dikatakan pada waktu banjir, berarak daripada kampung yang mati ke kampung Padang tu lebih kurang dalam 2 kilometer, 2 kilometer. Dikatakan cukup meriah. Ini merupakan kahwin saudara. Dikatakan berarak pakai tandu, iaitu duduk di atas kerusi itu diletakkan di atas buluh dan dipikul oleh pemuda-pemuda kampung ketika itu. Mungkin ketika itu antaranya ada gambar pemuda ni, dia macam kakak sikit tu, tak tahulah kakak, tapi dalam keluarga dia garang sebenarnya. Ayah muda ni garang, maknya lagi garang, orang muda ni lagi garang. Dikatakan ayah muda ni pernah bergambar dengan Tok Cik Syahari bin Haji Ahmad, Sapian bin Sudin dan lain-lain. Ada 4 orang dalam gambar tu. Seorang lagi saya tak ingat lah. Ayah muda ni dia bekerja di Bido sebagai pelombong biji timah kaplorik dekat Jeram Mengkuang. Kalau dari Tul Intan menuju ke Bido, sebelum sampai Pekan Bido tu ada Jeram Mengkuang. Jeram Mengkuang ni satu nama tempat kawasan pelombongan yang luas menggunakan kapal korek, dia British punya lah. Kalau Cina punya, dia biasa gunakan lombong pancut ataupun lombong dedah. Biasa lombong pancut lah, sembur dinding tanah daripada ni. Kalau kapal korek dia ada jengkaut yang mangkuk-mangkuk yang banyak dikorek dalam tanah dan mengambil masa yang cepat, luas, kerja pun tak ramai. Antara yang bekerja di situ ialah seperti itu ialah Haji Ahmad, tapi dia ni dekat bekerja di Tanjung Tualang. Ramai juga lah pemuda kampung yang bekerja sebagai pelombong biji timah. Ayah muda berkata bapa saya Abdul Hanif, iaitu abang dia panggil Pak Yang, Yang ataupun Pak Yang, dia panggil Yang. Ini pernah lah balik daripada Jepun. Zaman Jepun itu bapa saya ni jadi tentera Jepun, dikerahkan ke Indonesia. Mula dapat latihan di Polisen, lepas itu setelah beberapa ketika dihantar ke Indragiri, Sumatera, Indonesia. Di sana menebang pokok hutan untuk ditanam pokok getah. Sebab Jepun pada masa itu memerlukan getah, sebab negara Jepun disekat daripada mendapatkan pokok getah. Getah ni penting pada masa itu untuk tayar kereta zaman penjalanan semakin penting.
Dan balik kepada Wahid tadi, Wahid ini dia sekolah di Sekolah Kebangsaan Air Mati. Dia merupakan seorang pelajar yang pintar juga. Rakan sebaya antara lainnya ialah Abdul Rani bin Jabar, Muhammad Nur sepupunya, Muhammad Nur bin Pengulu Abdul Hamid. Kalau di seberang sana, Ainun perempuan, Ainun bin Hasan Tunu. Hasan Tunu ni muka dia putih, licin, bersih, cantik. Dia bagaikan Laila dan Majnun lah kalau dalam Arabnya, ataupun sebagai kalau filem, kalau drama, buku hikayat Cekel Wangi Empati itu dia sebagai Puteri Galuh Cendera Kirana. Kalau filem 1001 Malam dia sebagai Puteri Syahrazad. Jadi dia ramai pemuda kampung yang teruja dengan kecantikan Ainun binti Hasan ini. Ainun Hasan ini dia ada mempunyai seorang abang bernama Kushairi. Dia sebaya dengan Nordin, Abdul Rashid dan lain-lain lah. Lalu Wahid ini dia pandai mengelecik bola sepak. Pandai mengelecik padang bola sepak itu di belakang Sekolah Kebangsaan Air Mati. Padang sekolah ini adalah hasil daripada kegigihan bapa saya meratakan tanah padang itu. Sebabnya bapa saya ni, Datuk Abdul Halim ini, dia minat main bola. Dia dulu padang ni tempat lain. Dulu padang sekolah itu dekat jalan ke Seberang Perak, ke Blok A Seberang Perak itu. Tapi jauh daripada sekolah, lebih kurang dalam 100 meter lebih, 150 meter ada daripada sekolah. Jadi kalau nak buat senaman nak buat nak main apa-apa hari Senin ke Selasa, tak apa sesuai. Kalau hari sukan boleh, kalau hari sukan hari Sabtu kan, boleh jadikan. Tapi kalau PJ, pendidikan jasmani, pada waktu pagi tak sesuai, jauh, cikgu terpaksa jalan ataupun kayu basikal. Cikgu PJ dulu guru kelas je kan, macam Cikgu Kushairi ataupun Cikgu Muhammad Ali, mereka biasa bagi sebiji bola. Tendang kau, pandai lah kau main. Carilah referee sendiri, bahagikan pasukan dua kumpulan kan, pada waktu petang pula pemuda-pemuda ataupun pelajar remaja ini bermain bola sepak lah. Antaranya ialah Adnan Abdul Hamid. Dia ni seorang yang lincah lah. Dia tangannya ada terkehil sikit di bahagian siku ketika memanjat, jatuh daripada siling rumah penghulu dia pasal salak. Dia ni memang pandai mengecik bola. Pemain lain ialah Siran ni daripada Seberang Perak, Season 3 dulu, Season 3. Yang lainnya adik kepada Adnan tadi, Samsudin bin Abdul Hamid dan juga Muhammad Nur. Seorang lagi yang dikira handal juga bin Mola ialah Megat Saleh bin Megat Osman. Seorang kalau daripada Teluk Mamali pula ialah Siup ni nama dia Saleh bin Harun, sebaya dengan Pak Dul, lahir tahun 1963.
sekarang ni dikatakan tinggal di Bukit Beruntung, menjadi seorang ustaz mengajar agama. Isterinya nampak pakai tudung labuh, nampak mata je, nampak mata pakai niqab. Apa niqab? Kalau Wahid ni dia sama sekolah di Kampung Gajah, sekolah menengah Datuk Seri Mahajalela. Dia jealous dia jealous dengan Pak Lu yang jadi pengawal. Dia tak jadi pengawal. Jadi pengawal ni dia jadi pakai tai merah, warna merah tergantung. Satu ketika Pak Lu tengah bagi komand suruh pelajar-pelajar Tintan 3 berbaris, dia datang dari tempat lain, dia tolak Pak Lu. Nasib baik Pak Lu tak jatuh ke dalam longkang. Allah itu. Sebab itu Pak Lu berhati-hati kalau dia tiba-tiba muncul di belakang. Tapi kami elok baik. Dia ni seorang yang rajin baca surat khabar. Dia datang rumah Pak Dul, dia bersembang dengan Pak tentang apa ni. Memang suka melayan orang muda, terutama Wahid ni lah. Sebab Wahid ni memang boleh berbual dengan orang tua. Dia petak cakap, berbual dengan orang tua, pandai ambil hati. Dia bila balik daripada Tintan, dia beli surat khabar Jurusan Malaysia ataupun Mingguan Malaysia. Itulah surat khabar. Berita harian tak beli masa tu. Surat khabar ni mencari macam kalau hari Sabtu tu dia ada tulisan-tulisan daripada Sha'anon Ahmad, daripada Kasim Ahmad, daripada Abdul Ghani Ismail tentang polemik sastra Islam. Kalau Kasim Ahmad tu tentang isu anti hadis ke apa ke. Jadi dia dah baca-baca itu, dia akan probok lah dengan Pak Lu. Kita orang pun berdebat lah, berbincang sama-sama tentang isu-isu ini, dan menampakkan dia punya kematangan fikiran yang selari lah dengan Pak Lu. Tapi di tingkatan sampai selepas tingkatan 3, dia tak masuk aliran sains. Maklum masuk aliran sains, dia tak masuk. Sebabnya Pak Lu rasa dia ni telah terpengaruh dengan abangnya Abdullah bin Mazin. Rasalah. Sebabnya Dolah ni dulu dia pelajar dengan sains, tapi dia cakap kalau belajar dengan sains ni susah. Maknanya boleh dapat grade 2 atau grade 3 saja. Tapi kalau belajar aliran sastra boleh dapat grade 1. Boleh dapat grade 1 kalau aliran sastra. Tapi kalau belajar aliran sains, silap gagal. Belajar susah. Jadi dia memandang rendah subjek ini, lebih mudah belajar, tapi sebenarnya susah juga aliran sastra ni. Pak Lu pun tak tinggi mana pencapaian dalam subjek kesusastraan pada masa itu. Satu hari Pak Lu pada sekitar tahun 1974 lah, kita orang ada buat tanam jagung lah dekat bahagian belakang tu, dekat sebelah sana Pak Lu, sebelah sini mak Pak Lu, sebelah sana tu orang muda, ada lagi yang orang lain kampung. Pada masa itu kalian telah memberi benih-benih jagung, benih kacang, benih sayur-sayuran untuk ditanam.
ketika rancangan bumi hijau jagung tu bila ditanam tapi banyak sangat ancamannya daripada monyet, babi, lepas itu tanah baru tu ada binatang-binatang seperti ular. Kalau tu nak menyeberang parit parit besar tu kena meniti batang sebatang itu terpaksa bina titi pula batang sebatang tu takut juga nak datang situ dia dalam 2 batu daripada rumah ataupun 3 batu dari rumah sebab yang tepi-tepi jalan tu dah ditanam oleh orang lain. Jadi ada juga tanah seberang tu Haji Mahyud pula lah kata tanah itu dia yang punya. Tanah tu tanah menyorong sungai kelok kanan itu tanah tu menyorong. Bahagian menyorong tu kan Haji Mahyud dikatakan mendakwa tanah itu dia yang punya. Haji Mahyud ini ketua kampung ada yang cakap begitu lah. Jadi dia telah mendakwa, jadi ramai yang tak berhati, tapi terpaksa akur lah dengan apa yang dicakap oleh ketua kampung tadi kan. Pada masa itu ada lah mak Faldo, Pakcik Jaria, waktu Angkia, Pak Tahir pun ada rasanya. Daripada MRT ni berkayu sampan ke seberang, menanam jagung, tanam kacang ni kacang tanah, kacang hijau, tanam ubi kayu ubi keledi, ubi jelong kan. Berkata juga tanam serai, tanam kunyit, tanam pokok jambu, bahasa. Tapi bila dah didakwa begitu, malu-alah lah kita penduduk kampung ni terpaksa rangkul kepada ketua kampung. Jadi ada yang tak setuju itu. Balik kepada Wahid tadi, dia ni memanglah mengambil rajin baca surat khabar, rajin. Walaupun bapa tak beli surat khabar, bapa kerja di video, tapi dia sekeluarga yang lain, adik-beradik yang lain duduk di kampung air mati. Rumahnya berdekatan dengan rumah Pak Pian, Supian bin Sudin. Depan sikit tu ada rumah Yokjang, Yokjang ni apa nama dia, Ahmad Jamiri bin Ahmad. Itu sebelah kirinya rumah Wandal, Fatimah binti Ibrahim. Anaknya 2 orang ataupun 3, iaitu Zah, seorang OKU, seorang lagi itu Yunus, dan seorang lagi itu G ni nama dia apa ya, Rosli ke Razi ke. Sebelah kanan rumah ayah Uda itu rumah Wantan. Dia tinggal seorang anaknya, ada seorang anaknya pindah ke Kelantan, kahwin orang Kelantan, dan jarang-jarang sekali balik, entah mana tahun baru balik ke kampung. Anaknya yang lain Abdul Latif bekerja jadi peneroka di Sungai Kelah, dekat-dekat rumah Pak Yid ataupun Muhyiddin binti apa nama tu, kat Sungai Kelah. Cucu wanita tu namanya Mudim. Kami selalulah bermain kalau dia balik ke air mati.
sekali misalnya dekat air raya apa semua tu, selalulah bermain depan rumah J. Zabri tu, main badminton. Wahid ni memang tangkas lah, memang tangkas. Dia suka, katanya dia kalau makan nasi dia makan ikan bilis, dia kunyah ikan bilis. Kadang-kadang dia bila sambil berjalan tu dia makan, dia kunyah ikan bilis. Mungkin bapanya Yahuda ni tadi bekalkan banyak dengan ikan bilis pada masa tu lah. Yahuda ni sesekali balik ke kampung, mungkin sebulan sekali ataupun 2 minggu sekali balik ke kampung tengok anak isterinya. Orang muda ni sedikit besar lah. Dia ada saudara di, adik-beradiknya ada saudara di Pasir Salak dan seorang lagi di Taiping, kerja sebagai warden penjara di Taiping. Mungkin daripada situ juga atas bantuan dia, Wahid ni dapat kerja di sebagai warden penjara di Kajang dengan kelulusannya dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Kakak Abdul Wahid ni Zainab, dia berkahwin dengan Ibrahim, orang Bido jadi peneroka rancangan Tanah Belia dekat dengan Selama, Perak, Ulu Gajah Titi Gajah dekat Selama, Perak. Ramai anaknya, 10 orang ke 11 orang. Lepas tu yang kedua Abdullah bin Muhammad Zain, dia kerja Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia rasanya. Mula di Terengganu, lepas tu ke Lumut, sekarang tinggal di Manjung, kemudian buat rumah sendiri di Kampung Setiawan. Abdullah ni dulu asal-asalnya kerja sebagai dalam unit anti penyeludupan dekat Sempadan, tapi dia kata dia takut kerja itu, nak melangkap orang yang menyeludup di pintu Sempadan ni. Faham je lah, dengan orang Siam, orang Thailand pada masa itu bebas semua mengikis senjata ni. Lagipun ada pulau ni, kalau tak silap dia pasukan pertubuhan pengalah itu, komunis ke pengalah itu. Sempadan itu pula kawasan komunis komunis seperti Rashid Maidin, Abdullah Sidi, Chimpeng. Mereka beroperasi dalam hutan simpan antara Perak dengan Thailand, Kelantan dengan Thailand, Kedah Perlis dengan Thailand. Jadi telah bertukar kerja, bila dapat kerja sebagai pegawai perikanan di LKIM. Ada beberapa orang lain yang bekerja dengan LKIM, antaranya Zaini Harun, kemudian Tarmizi bin Yusuf bin Muhammad Tarmizi, sepupu saya lah. Dia daripada Selayang. Yang ketiga ni Muhammad Nordin bin Muhammad Zain. Nordin Muhammad Zain ini dia mula asalnya bekerja di Pulau Pinang. Mungkin kerja kilang lah. Lepas tu balik ke Intan, bekerja sebagai postman. Hantar surat ni, termasuklah pernah hantar surat di kampung. Kalau menggantikan postman yang sakit ke tak sihat kan, dia dah datang masuk daripada Kampung Gajah tu, masuk ke kampung yang mati motosikal kan. Adiknya Zu ataupun Norizan ni menjadi cikgu di Cangkat Lada. Jadi sekian